Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Murid-murid tahun 6, apa khabar kamu hari ini? Okey, bersama-sama teacher kamu ni, teacher Suryanti, kita akan belajar sains. Tajuk apa ya? Okey, kita akan tunggulah sebentar ya. Sebelum tu, sila pastikan murid-murid kamulah sudah bersedia dengan buku teks sains tahun 6, buku nota sains dan alat tulis. Jangan lupa baca doa belajar supaya majlis ilmu kita pada hari ini lebih diberkati. Okey, sebelum kita belajar topik hari ini, suka untuk teacher sentuh sikit pasal nota sains. Ramai yang keliru, tak adalah ramai, adalah 2-3 orang yang keliru antara buku nota sains dengan buku penulisan bahasa Melayu. Sebenarnya ada beza. Memanglah kadang-kadang ada dekat depan ni dia tulis buku nota sains, tapi ada juga yang salah. Tapi tak pernah cakap juga kan, ada setengah buku dia tak tulis. Jadi macam mana kita nak bezakan buku nota sains dengan buku penulisan bahasa Melayu? Cuba kamu buka, ada beza. Buku nota sains di sebelah kiri kamu ni, muka surat kosong. Ni untuk kamu melakar gambar rajah, kita nak tampal spesimen, nak buat peta item pun boleh. Dan manakala sebelah kanan kamu ni, macam biasa muka surat bergaris untuk kita buat catatan nota sains. Manakala buku penulisan di sebelah kiri dan sebelah kanan, dua-duanya muka surat bergaris. Jadi diharapkan tak ada lagi ya yang terkeliru. Mana nota sains, mana buku penulisan. Okey, boleh kita mulakan. Alright, sekejap ya, ke bawah ni. Okey, tema kita sains hayat lah. Tajuk mikroorganisma. Di sini nak sentuh tentang mikroorganisma berfaedah dan mikroorganisma berbahaya. Okey, diharapkan selepas pembelajaran kita hari ini, kamu boleh memberihalkan kesan buruk mikroorganisma dan kegunaan mikroorganisma. Okey, sudah bersedia? Ada sebenarnya ada 3 topik, subtopik teacher nak sentuh. Tapi topik yang kecil-kecil je lah. Okey. Mikroorganisma berfaedah dan mikroorganisma berbahaya. Ni kamu boleh rujuk buku teks. Teacher suka kalau kamu letak buku teks kamu ni depan, kita tengok muka surat 32, 33, 34, 35. Boleh baca lah ya nanti. Okey. Pertama, kita akan sentuh kesan buruk mikroorganisma, kemudian kegunaan mikroorganisma. Kalau kita tengok kesan buruk, dia adalah perkara yang negatif. Kesan buruk, perkara negatif. Maka benda yang kita tak nak berlaku. Kemudian kalau kita cakap kegunaan, benda yang positif, benda yang berfaedah. Alright. Tengok ya, kesan buruk mikroorganisma. Okey, sebab sesetengah mikroorganisma yang ada di sekeliling kita ni, ada yang memberi faedah kepada hidupan lain. Hidupan lain tu maksudnya kita lah, manusia, pada haiwan dan tumbuhan. Dan sesetengahnya pula berbahaya kepada hidupan lain juga. Dan yang berbahaya ni kenapa dia boleh mendatangkan penyakit apabila memasuki badan kita. Contoh, virus. Virus boleh menyebabkan penyakit campak, cacar, AIDS, selsema. Dan yang sekarang ni yang popular, sakit apa? Sakit apa? Corona, COVID-19 disebabkan oleh virus corona. Kalau kita perasan ya, bentuk virus corona ni dengan virus influenza dan juga HIV seakan-akan sama bentuk dia. Ni sesuai lah kamu belajar tajuk ni dalam keadaan
pandemik. Teacher rasa kamu lebih boleh membuatkan kita lagi fahamlah tentang virus. Bila kita kata virus, dia mikroorganisma yang paling kecil di antara mikroorganisma yang lain. Jadi, dia mudah tersebar. Sebab itulah COVID-19 ni dia jadi pandemik. Cepat tersebar seluruh dunia. Kemudian bakteria. Bakteria menyebabkan sakit perut, gigi reput, tuberkulosis. Macam mana boleh jadi sakit perut? Ini kalau kita makan makanan yang tercemar oleh bakteria lah. Dah kadang-kadang makanan tu dah rosak. Jadi dah masuk badan kita, kita boleh mendatangkan sakit perut pada kita. Bagaimana pula gigi reput? Gigi reput pula terjadi apabila bakteria yang ada di dalam mulut kita menukarkan gula dan kanji dalam makanan. Makanan yang ada di celah-celah gigi kamu tu yang tertinggal, bakteria akan menukarkannya menjadi asid. Dan sifat asid tu menghakis. Dia menyebabkan gigi kita reput. Jadi sebab itulah sebelum tidur kita kena gosok gigi. Kita nak buang sisa-sisa makanan di celah-celah gigi kita dan juga kita nak meneutralkan asid yang ada di dalam mulut kita. Tuberkulosis ni, kalau kamu nak tahu, selalu disebut TB. Kan? Batuk kering. Kalau orang istilah orang cakap commonnya, batuk kering. Batuk kering. Betul lah. Batuk ke tu sasu, teacher. Batuk kering atau TB. TB tu tuberkulosis. Kemudian fungi. Fungi menyebabkan kurap dan panau pada, biasanya kita boleh nampak di permukaan kulit kita lah. Okey, panau tu yang ada bulat-bulat yang putih tu. Kalau dekat buku awak ni dia ada tunjuk contoh kurap. Kalau panau tu yang putih, yang bulat-bulat putih dekat permukaan kulit. Kemudian protozoa. Protozoa menyebabkan penyakit malaria dan disenteri. Malaria ni disebab yang bawa dia ni, protozoa ni, pembawanya adalah nyamuk tiruk. Nyamuk tu pergi gigit awak. Jadi dia mentransferkan protozoa pada awak. Awak dapat penyakit malaria. Manakala virus dan bakteria menyebabkan konjaktivitis. Konjaktivitis ni sakit mata. Selalu kan? Kalau jadi mata merah, takut nak tengok orang mata merah. Takut berjangkit. Dia sebenarnya bukan sebab awak tenung dia berjangkit pada awak. Tapi virus tu kan mudah tersebar. Mungkinlah dia dah gosok-gosok mata. Awak salam dengan dia, awak pun gosok-gosok mata. Maka virus tu berpindah. Seperti keadaan sekarang lah. Kan kita belajar dekat TV, media massa mana-mana kan ada cerita. Pasal penyebaran virus. Virus ni memang senang tersebar. Okey? Sebab itulah konjaktivitis bukannya awak tenung mata dia awak jadi merah. Bukan. Penyebarannya itulah tanpa kita sedari. Mungkin kita tersentuh anggota badan dia ke, kita tak pasti. Okey, tengok. Pula, kegunaan mikroorganisma. Ni awak biasa tengok ni. Yeast ni adalah sejenis fungi. Mikroorganisma ni ada 5 jenis. Kita rujuk balik. 5 jenis tu apa, teacher? Apa? Fungi, protozoa, alga, virus, bakteria. Okey, dalam 5 ni, fungi ni, dia ada lagi bawah dia. Itu yeast. Yeast ni kita guna untuk buat roti, tempe, tapai, donat. Okey. Itu yeast lah. Kita buat untuk makanan. Jadi kegunaan benda yang bagus ya. Tempe bagi teacher tak perlu teacher perkenalkan. Manakala tapai ni dia ada 2 jenis yang teacher tahu. Tapai pulut. Yang gambar yang teacher tunjuk ni tapai pulut. Ada satu lagi tapai ubi kayu kan. Okey. Kemudian fungi dan bakteria ni boleh digunakan untuk membuat
antibiotik. Untuk apa antibiotik ni? Untuk apa? Untuk apa antibiotik ni? Kalau dekat buku, kamu ada buku ni kan? Buku revisi ni. Teacher suka guna buku ni. Banyak info dalam ni kita boleh baca kan? Contoh dia kata, contoh antibiotik penicillium. Digunakan untuk menghasilkan antibiotik penicillin. Okey. Teacher pula baca. Okey. Tengok lagi. Okey. Bakteria digunakan juga untuk membuat keju. Tahu kan keju, cheese, yogurt dan baja. Mikroorganisma ni, bakteria ni dia mereputkan, kadang-kadang kita guna apa? Tinja ayam tu najis ayam lah. Tinja lembu najis lembu, tinja kambing najis kambing. Kita gaul dengan sebut kayu ni. Pereputan bahan ini membentuk baja organik. Sebab tu panggil baja organik. Kita tak ada guna bahan kimia. Jadi bakteria ni fungsinya adalah untuk menguraikan tinja tadi dengan nabuk kayu ni untuk dijadikan sebagai baja. Kemudian bakteria dan virus digunakan untuk membuat vaksin. Sekarang ni lah kita tengah tunggu vaksin untuk COVID-19. Macam tu lah. Apa fungsi vaksin ni? Vaksin ni kita berfungsi untuk menghalang mikroorganisma virus lah ya, yang sekarang ni virus yang menyebabkan penyakit ni attack kita sekali lagi. Kita kiranya seolah-olah kita nak buat satu perlindungan shield kepada kita dan komuniti. Teacher nak sentuh kat sini yang antibiotik tadi. Dia kata antibiotik dan vaksin digunakan untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang berbahaya yang menyebabkan penyakit. Dia fungsinya memberi satu perlindungan lah kepada kita, nak prevent kita dijangkiti oleh virus tu. Jadi kita sekarang tengah tunggulah anti-vaksin pula. Vaksin untuk COVID-19. Okey. Dah habis tajuk mikroorganisma berfaedah dan juga kesan buruk daripada mikroorganisma. Teacher nak terangkan sedikit subtopik kecil saja tajuk mikroorganisma. Teacher tak silap teacher, ini tajuk terakhir ni. Betul tak kita rujuk buku awak? Betul, tajuk akhir. Dalam buku awak ditulis amalan harian yang sihat. Hidup sihat, hidup sejahtera. Okey. Amalan harian yang sihat. Kita nak mengelakkan diri kita dijangkiti oleh mikroorganisma. Pertama, cuci tangan sebelum dan selepas makan. Kemudian ketiga, mengendalikan makanan. Kemudian selepas menggunakan tandas. Lagilah bila pandemik ni kena kerap cuci tangan. Kemudian kedua, didihkan air sebelum minum. Okey, maksudnya kena minum air yang memang dimasak dengan sempurna. Ketiga, elakkan makan makanan yang terdedah dan dihinggapi lalat. Itu dah tercemar ya, makanan tercemar. Keempat, tidak berkongsi barang peribadi seperti tuala. Dikhawatiri pemindahan mikroorganisma. Mungkin pemilik tuala tu ada penyakit kulit, nanti awak pula dijangkiti penyakit kulit. Kemudian tutup hidung dan mulut semasa batuk atau bersin. Yang ini banyak kalilah teacher rasa teacher pun pernah ingatkan anak-anak murid teacher. Okey. Ni amalan yang sekarang ni. Itulah teacher cakap tadi. Kamu sesuai belajar tajuk ni dalam keadaan pandemik ni. Jelaskan sekarang ni, tengok gambar pertama tu, kita pakai pelitup muka. Sebenarnya ini dah disentuh dalam buku teks.
kamu. Ya, muka surat 42 dia kata kita perlu memakai penutup hidung dan mulut semasa wabak penyakit yang merebak melalui udara. Sekarang ni lah COVID-19. Kena pakai. Kita nak mengelak daripada terkena jangkitan lah. Ini salah satu cara lah kan. Yang kedua, ni pun ada. Nampak tak hand sanitizer. Kemudian dia kata, tangan juga boleh dibersihkan menggunakan cecair pembasmi kuman yang selalunya diletakkan di hospital dan klinik. Dulu selalunya diletakkan di hospital dan klinik. Sekarang ni di rumah kamu pun ada. Di mana-mana kedai pun ada. Betul tak? Dan ni ada. Dia kata kuarantin. Yang pesakit yang dah terkena virus ni dikuarantinkan supaya penyakit itu tidak tersebar kepada orang lain. Ni dah biasa kita dengar kuarantin 14 hari kan, betul tak? Sebab itulah teacher rasa ini amalan yang terbaik ni. Ini adalah salah satu cara kita nak lindungi diri kita daripada penyakit. Alright. Tugasan kamu. Murid kamu dikendaki membuat nota sains. Pertama, senaraikan amalan harian yang sihat. Tadi teacher dah senaraikan. Okey, kalau kamu boleh salin, tengok balik nota teacher ni boleh salin. Yang kedua, latihan cabang minda muka surat 44. Bukan muka surat 44. Teacher nak awak jawab soalan 1, 2, 3. Mudah sahaja. Sebabnya ada pilihan jawapan ni. 1, 2, 3 ni. Nampak ni? 1, 2, 3. Sikit saja. Bila teacher bagi kerja tak banyak macam ni, teacher harap sangat kamu boleh buat nota ni dengan tulisan yang kemas, bersih. Teacher suka tengok, kamu pun suka tengok. Okey. Nampaknya teacher rasa sampai di sini saja. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Pastikan kerja siap. Buat ulang kaji. Okey. Nanti ini baru tajuk pertama ya. Habis kita topik pertama. Ada banyak lagi topik. Jadi teacher harap topik pertama ni kamu dapat kuasai. Sebab kata orang, perjalanan yang panjang dimulakan dengan langkah pertama. Ni langkah yang pertama lah. Diharapkan langkah pertama kamu tak tersandung. Okey? Itu sahaja daripada teacher. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Good luck dan selamat belajar. Bye.